Bismillah. Subhanallah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. يا فتاه يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, permudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Al-Muhtaram yang saya hormati lagi saya muliakan Al-Fadil Tuan Nazir Masjid At-Taqwa Bukit Kapar. Seterusnya saf kepimpinan para ahli jawatan kuasa masjid yang berbahagia lagi dimuliakan barisan pentadbir pengurusan masjid, para imam, bilal siap, para tok guru, alim ulama, para asatizah, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, jemaah Masjid At-Taqwa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian. Alhamdulillah, pertamanya dan buat selama-lamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Azza wa Jalla. Dengan izin rahmatnya telah pun kita berada pada malam yang ke-9 Jumadal Ula, ataupun nama glamour yang kita panggil Jamadil Awal, yang mana semakinlah kita menghampiri dengan Ramadan, kerana Jamadil Awal selepas Jamadil Akhir, dan kemudiannya dah kita masuk bulan Rajab, bulan Rajab. Jadi bila sebut je Rajab ni memang terasalah kehangatan, kata kepanasan, atau bukan kepanasan api neraka lah, maknanya kehangatan kita nak menyambut Ramadan, kita menanti-nantikan bulan yang begitu istimewa. Jadi apakah sebab tuan-tuan kita ni sangat-sangat dianjurkan bahkan oleh Nabi SAW sendiri untuk kita ni mendapatkan Ramadan, khususnya pada keberkatan. Ini kerana bukanlah kita ni beribadah kerana Ramadan, tapi kita beribadah dalam Ramadan. Bermakna apa? Kita menggunakan Ramadan ni sebagai satu medium, sebagai wasilah untuk kita mencapai keredaan Allah, meningkatkan amal ibadah dan meninggalkan maksiat. Sebab bulan itulah salah satu bulannya yang mana Allah akan merantai syaitan. Waktu birthday kita pun tuan-tuan tak ada kelebihan macam tu. Tapi waktu Ramadan inilah yang Allah berikan keistimewaan, dirantainya syaitan. Kemudian ganjaran bagi amal ibadah kita pun dilipat gandakan. Jadi yang di situ kita boleh nampak satu bulan nak tarbiyah. Sebab itu kita panggil madrasah
sekolah Ramadan. Kita nak tarbiyah diri kita masing-masing. Tak kira usia, dari kecil sampai dewasa, dari pemuda sampai petua. Petua pun boleh tuan-tuan. Jadi nak sebut semualah kan, semua lapisan masyarakat, semua umat Islam menggunakan Ramadan ni sebagai satu, orang kata, batu loncatan, menjadikan diri ni semakinlah baik, semakin dekat dengan Allah. Tapi bukan dekat daripada sudut ruh. Dekat tu maknanya mati tuan-tuan. Dekat ni maknanya takwa kita lah. Kena pula dengan masjid kita kan, Masjid At-Taqwa. Jadi mudah-mudahan kita mencapailah orang kata keadaan ataupun tingkatan takwa yang paling teragung di sisi Allah Azza wa Jal, seiring dengan nama masjid kita tuan-tuan, insya-Allah. Mudah-mudahan. Sidang muslimin dan muslimat jemaah At-Taqwa yang dirahmati Allah Azza wa Jal sekalian. Jadi insya-Allah kita sambung perbincangan 100 sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilupakan. Kita masuk pada bab yang ke-11, pelbagai sunnah berkaitan tentang salam. Qala al-muallifah rahimahallahu taala wa nafa'ana bi ulumiha fi darain insyaallah amin. Pada sunnah yang ke-47, di situ tuan-tuan ada huruf yang accident, terbabas. Dia ialah apa kita tahu tuan-tuan, format dia tak berapa sama, tapi tak apa, kita boleh bacalah. Baik, nanti saya akan sebutkan juga apa dia punya tajuk dan juga dia punya perbincangan. Baik, tajuk dia apa? Orang yang solat menjawab salam dengan isyarat. Orang yang solat menjawab salam dengan isyarat. Di situ ada 3 hadis yang kita akan dengar dan kita akan bincangkan. Hadis yang pertama ini daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutusku untuk suatu keperluan. Setelah itu aku mendapati baginda sedang mengerjakan solat. Aku pun mengucapkan salam dan baginda menjawab salam dengan isyarat. Ini hadis sahih riwayat Al-Bukhari nombor 1217. Baik, apakah gambaran tuan-tuan? Nanti kita akan sebutlah dia punya kesimpulan. Tapi gambaran hadis ni menunjukkan ketika mana kita sedang mendirikan solat, kita tak perlu nak menjawab salam orang dengan ucapan. Bahkan ia membatalkan solat. Kerana dalam solat ni hanyalah yang berkaitan dengan zikir seperti tasbih, tahmid, bacaan Quran, doa. Itu pun doa dalam bahasa Arab. Jadi semua ni dia agak terikat, syarat dia agak ketat. Dan tak boleh kita baca dalam terjemahan tuan-tuan. Angkat takbir dengan nama Allah yang Maha Pemurah, tak boleh lah. Memang walaupun maksud dia samalah Al-Fatihah kan, Bismillah dan sebagainya. Tapi dalam solat mesti ikut kepada rukun, iaitu mestilah dalam bahasa Arab. Hatta kita buat apa rukun qauli kita ketika intiqal rukun, kan kita sebut Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, semuanya dalam bahasa Arab. Dia tak boleh kita translatekan dalam bahasa kita. Walaupun kita ni bukan orang Arab. Dia nak sebut itu, dia terikat dengan rukun. Termasuklah dengan salam. Salam ni adalah sesuatu yang di luar solat. Maka dia dianggap sebagai memang khitab lah, ucapan, maka dia membatalkan solat. Tapi di situ Nabi SAW ketika mendapat ataupun orang kata apa, orang memberikan salam kepada Nabi, Nabi tak jawab dengan ucapan, tapi Nabi buat dengan isyarat. Okey, ini gambaran pertama lah. Apa isyarat tuan-tuan? Suspend dulu. Tengok dulu apa hadis yang kedua, kita akan simpulkan. Baik, kita lihat pada hadis yang berikut daripada Suhaib, kata beliau, aku melalui tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu baginda sedang mengerjakan solat. Aku mengucapkan salam, lalu baginda pun menjawab dengan isyarat. Perawi berkata, aku tak tahu apa yang dikatakan, namun baginda berisyarat dengan jarinya. Ini juga hadis yang sahih riwayat At-Tirmizi nombor 367. Baik. Gambaran dia sama tuan-tuan. Nabi menerima salam, Nabi tak jawab dengan ucapan, Nabi buat dengan isyarat. Tapi tambah satu poin, iaitu Nabi memberikan isyarat dengan menggunakan jari. Jari apa tuan-tuan? Suspend dulu. Biar dulu. Kita akan lihat kemudian. Baik, ini hadis yang kedua. Kita lihat pula hadis yang ketiga. Daripada Ibnu Umar, yakni Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata bahawa aku bertanya kepada Bilal bin Rabah, bagaimanakah cara Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salam kepada orang yang mengucapkan salam
ketika baginda sedang mendirikan solat. Bilal bin Rabah pun menjawab, baginda mengisyaratkan dengan tangannya. Juga hadis yang sahih riwayat An-Nasa'i nombor 186. Baik. Total kita dah dengar 3 hadis. Tiga-tiga ni kita dapat simpulkan, yakni ucapan dengan maknanya salam yang diberikan dengan ucapan ni oleh orang yang tak solat kepada kita yang sedang solat. Maka jawapan secara ucapan adalah sesuatu yang dilarang. Kerana itu memang disebut sebagai ucapan khitab, maka membatalkan solat. Dia luar daripada konteks solat. Hatta orang bersin, katalah kita dengar orang sebut Alhamdulillah. Sebutan Alhamdulillah itu masih boleh dipertimbangkan dalam khilaf, tapi still boleh diamalkan ikut pendapat masyhur dalam mazhab Asy-Syafi'i. Alhamdulillah tu masih boleh diamal kerana masih zikir. Jadi itu boleh kita nak terima lagi. Tapi kalau kita jawab yarhamukallah, batal solat tuan-tuan. Sebab apa? Dia luar daripada konteks solat dan dia ada kaitan dengan orang. Kan, maknanya kita dah memberikan satu perkataan yang mengaitkan seseorang dalam solat kita. Kita menjadikan imam pun sebagai ikutan. Dan dia tak terikat dengan imam sepenuh masa. Maknanya kalau tiba-tiba, contohlah tuan-tuan kan, ada apa-apa masalah kita nak mufaraqah, maka boleh terus kita mufaraqah. Kalau katalah kita terikat dengan imam, maknanya terpaksa ikut imam. Imam buat apa kena ikut dan tak boleh mufaraqah, maka itu lain. Tapi dalam konteks kita solat berjemaah ni pun kita boleh mufaraqah pada bila-bila masa. Ikut pada keperluan lah kan. Jadi nak sebut di situ, kita ikut imam ni pun atas dasar nak berjemaah dan boleh mufaraqah ikut kepada keperluan. Jadi dalam konteks kita menjawab ucapan tadi yarhamukallah, maka ia pun sesuatu yang di luar konteks daripada solat. Maka ia batalkan solat. Termasuklah ucapan salam. Cuma Nabi SAW menggantikan dengan isyarat. Apa yang disebut oleh ulama sebagai menyimpulkan kepada hadis-hadis yang kita dah dengar tadi. Baik, pertama sekali kita lihat kepada pandangan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dalam kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, di mana beliau sebut ringkasan qaulnya ada 2 hukum. Hukum yang pertama ialah haram, yang kedua ialah harus. Haram menjawab salam dengan ucapan ketika solat. Haram ni bermaksud kepada orang yang sengaja. Dia tahu dia masih nak buat. Jadi itu kita boleh katakan orang yang nak mempermainkan lah. Dalam agama tuan-tuan, bila sampai kepada isu sesuatu yang kita buat main, buat lawak kan. Jadi di situ memang agama memandang serius. Dalam kita nak melawak ni pun ada syarat. Paling ringkas kurangnya tuan-tuan, jangan menghina. Tapi kita lihat pada hari ini kebanyakan lawak yang orang buat dalam keadaan menghina. Paling-paling mesti body shaming lah. Itu dah biasa berlaku. Lagi-lagi kalau kita lihat apa-apa kontes lawak pun, itulah yang diketengahkan. Jadi sepatutnya ini satu benda kita kena sedar, kita kena amalkan betul-betul sebab kita ni orang Islam tuan-tuan. Kita lah yang melambangkan agama Islam, kesucian agama. Kalau kita sendiri yang melakukan sesuatu yang ialah nampak memalukan, maka ia akan memalukan juga agama kita tuan-tuan. Body shaming memang tak boleh. Menipu dalam bergurau pun tak boleh. Dan kita menggurau dalam bab-bab agama. Contoh orang tanya kan, dah solat ke belum? Dah semalam. Kita nampak macam benda tu kononnya lawak, tapi benda itu mempermainkan hukum. Jadi ini satu benda yang kita kena pandang serius tuan-tuan. Sebab itu Nabi SAW amat jarang gelak tuan-tuan. Paling-paling pun kalau orang buat jenaka sekalipun, jenaka pun dia tidak melibatkan agama. Dia lebih kepada keduniaan. Itu pun Nabi senyum sahaja. Kerana nak menunjukkan satu perkara yang kita kena hati-hati, kena kurangkan gelak ni. Lagi-lagi kalau berkaitan dengan agama. Kena serius sikit tuan-tuan. Jadi sama dalam bab hukum, termasuk solat ni, kalau orang yang sengaja dia buat lawak dalam bab solat, kan, jadi itu dia sebut sebagai hukum ni haram kerana mempermainkan ibadah solat. Jadi haram ni bagi orang yang sengaja, dia tahu batalkan solat tapi dia masih buat. Maknanya batal solat tu dah confirm. Tapi haram tu menjadi dosa kerana dia mempermainkan solat. Itu bagi mereka yang sengaja. Hukum yang kedua ialah harus.
harus jawab salam dengan isyarat. Kenapa tuan-tuan dia tak jadi sunat? Ini soalan kebat. Kalau tuan-tuan jawab ni mungkin boleh bagi hadiah kot. Kenapa tuan-tuan dia tak boleh, kata apa, dia bukan tak boleh, maknanya dia tidak dihukum sebagai sunat walaupun Nabi amalkan, kerana dia melihat kepada keadaan. Dalam solat kita, orang bila mana orang bagi salam, kita dah sebut sebelum ni, dalam perbincangan salam ni kita tahu hukum memberikan salam sunat muakkadah yang dituntut, dan hukum menjawab salam adalah wajib. Ini kita bertemu dengan orang pun sama dalam media sosial, di alam yang lain tuan-tuan, bukan alam kubur lah, alam maya kan, bukan alam bunian. Jadi alam maya ni, kita WhatsApp ke atau apa-apalah media sosial pun, hukum dia sama, dia tak berubah. Kita boleh lihat dalam artikel Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, antara yang dibahaskan benda ni dan kesimpulannya disebut hukum dia sama, tetap sama je. Maknanya berikan salam sunat yang dituntut, menjawab salam hukum dia wajib. Jadi tuan-tuan, dalam ketika kita mendirikan solat, secara hukumnya bila orang memberikan salam, tak kiralah dia tu sengaja ke tak sengaja, kepada kita ni hukum nak menjawab telah pun gugur. Dia tak wajib dah gugur. Maknanya tuan-tuan abaikan pun tak apa. Tapi secara sunnah yang Nabi amalkan, Nabi buat isyarat. Tapi Nabi buat isyarat pun, dia bergantung kepada kita ni, yang mana boleh nak ikut, ikutlah. Yang mana rasa tak boleh, tak perlu amalkan. Apa maksud tuan-tuan? Sebab apa? Dalam solat, kita ni nak mementingkan pada khusyuk. Kan? Secara hukum, salam tu dah gugur, kewajipan tu. Setengah orang, dia tak boleh nak buat secara isyarat, dia akan mengganggu solat. Kan, contoh dia buat isyarat tapi dia lihat, dia tak nampak pula orang tu. Betul mula fikir macam-macam, ini bos aku ni bagi salam ni, habislah aku kena hilang kerja lepas ni. Contohlah kan. Jadi dia dah mula, fikiran tu dah merewang. Maknanya dia mengganggu pada jemaah pula, pada khusyuk dia tuan-tuan. Jadi sebab itu bagi mereka yang terganggu ni, dia abaikan saja. Lantak pilah dia kata sombong ke, angkuh ke, kan apa, hidung tinggi ke, apa-apa lantaklah tuan-tuan. Tapi kita tahu hukum dia memang tak perlu nak jawab. Secara ucapan kita just abaikan pun tak apa. Tapi bagi yang boleh jawab dengan isyarat, maka buatlah. Yang tak terganggu. Dia boleh buat isyarat, memang tak terganggu solat dia. Maka sebab itulah ulama nilai balik hukum dia tak jadi sunat. Kalau sunat tuan-tuan, maknanya semua orang kena buat. Maknanya buat dapatlah pahala kan. Jadi kalau orang yang tak boleh nak buat, tapi dia nak paksa juga buat, maka bagi dia dah jadi satu mudarat. Jadi takkanlah masih lagi sunat. Sebab itulah ulama nilai balik kepada hukum, maka diputuskan, dimuktamadkan hukum ni adalah harus. Jadi harus, pilihan. Tuan-tuan, kalau yang mana boleh buat, buat dengan isyarat. Yang mana tak boleh, abaikan sahaja. Itulah sunnah. Bagi yang tak boleh, memang dia terganggu solat dia, maka abaikan. Itulah sunnah bagi dia tuan-tuan. Sebab nak menjaga khusyuk itu lebih penting, lebih sunnah berbanding dia nak jawab dengan isyarat. Baik tuan, jadi saya nak sebut sikit tuan-tuan sebelum kita bincang ke apa isyarat ni. Biar suspend dulu tuan-tuan. Saya nak sebut sikit tuan-tuan bab dalam media sosial kita ni. Kadang-kadang kita nak segera, kita nak bagi salam ni nak cepat. Kan? Memang menjadi satu kebiasaan pada hari inilah. Mungkin tak semua, tapi ada orang yang bila mana dia bagi salam, dia tak akan bagi lengkap. Dia hanya sebut salam, kan, ataupun assalam, ataupun yang lebih ringkas tuan-tuan, SLM. Kita pun tak tahu salam ke, kan, Selcom ke. Jadi dalam keadaan ikut pada adat, memang still boleh amal. Dia tak adalah dikira sebagai dosa. Kalau dosa memang kita nak kena tegaskan lah. Dia sekadar adat, tak ada masalah. Dengan syarat tak adalah berniat untuk mempermainkan. Tapi kita dah buka ruang tuan-tuan. Kan, contohlah kita kata salam dengan kawan kita. Kawan tu pula jenis yang suka musik. Dia pun jawab maut. Salam maut. Contohlah kan. Jadi kita nak kata benda ni kita nak elakkan. Kan, salam disambung perpisahan. Salam takziah contoh. Jadi kita tak nak begitu tuan-tuan, tak nak buka ruang kepada orang, nak membuat satu, orang kata counter balik apa yang kita dah berikan. Jadi lebih baik, lebih selamat, sebutlah lengkap. Kan, Assalamualaikum. Itu yang terbaik tuan-tuan. Kalau rasa malas sangat pun, ambillah stiker. Yang mana WhatsApp lah kan, kita ada stiker WhatsApp kan.
kita ada lafaz Assalamualaikum, ada yang penuh pun ada warahmatullahi wabarakatuh. Maka berikanlah tuan-tuan. Itu lebih baik, itu lebih bagus untuk kita amal. Jadi bila kita dah bagi salam, maka orang yang di situ, pihak di situ, dia akan menjawab. Dia ada pilihan sama ada dengan ucapan pun boleh, ataupun yang lebih baik ditulis balik. Kalau kita bagi stiker, dibalas balik stiker tuan-tuan. Itu lebih baiklah. Maknanya yang penting salam itu dijawab. Sekurang-kurang dijawab dengan ucapan. Walaupun dia tak tulis pun, tapi dia kena jawab dengan ucapan. Jadi hukum dia sama tuan-tuan. Kan kalau salam kita bagi dalam kumpulan WhatsApp group, jadi paling kurang seorang kena jawab. Dia macam kita lah kan kat sini, bila saya bagi salam kepada tuan-tuan, paling kurang seorang kena jawab. Jadi dia menjadi fardu kifayah. Jadi seorang menjawab pun dah cukup. Cuma nak senang tuan-tuan, tak payah kita tengok orang, terus jawab salam. Ni kan nak kena buat jadual pula. Hari ni siapa jawab salam, esok siapa jawab salam. Nanti naya lah tuan-tuan macam tu kan. Ni tak perlulah, just jawab terus lah, senang cerita. Jadi ramai jawab pun tak ada masalah. Yang tapi secara hukumnya begitu, paling kurang seorang. Dalam WhatsApp group pun sama tuan-tuan. Jadi lepas ni cuba kita amalkan. Kan bila nampak je salam orang berikan, maka terus jawab. Yang terbaik kita jawab secara kita bagi balik dalam tulisan. Tapi paling kurang pun jawablah dengan ucapan. Yang penting jawab tuan-tuan, jangan tak jawab. Kerana hukum dia tetap sama. Kita bersemuka ke, kita online ke, sama tuan-tuan. Dan kalau boleh perkataan salam pun lengkapkanlah. Kan kita jumpa orang mana ada sebut macam tu tuan-tuan. Tiba-tiba salam. Mana ada orang sebut macam tu? SLM. Mana ada kan? Jadi kalau kita dalam WhatsApp pun kalau boleh biasakan macam tu. Sebab kita nak menjaga satu, orang kata satu adab. Kita nak menjaga satu adab, kita buatlah lengkap. Dia senang cerita tuan-tuan, macam nama Nabi lah kan, nama Nabi SAW. Kan biasa orang sebut, orang akan letakkan SAW tuan-tuan. Tak salah, ikut pada adat memang kita boleh amal. Tapi yang lebih baik kita letakkan apa lengkap tuan-tuan. Macam kita kalau dalam Google tuan-tuan, dia ada situ, dia ada satu simbol kita boleh pakaikan untuk nama Nabi. Macam saya letak dalam ni lah, dalam slide ni. Ada satu simbol kita boleh gunakan untuk letakkan nama Nabi. Saya zoom tuan-tuan ni. Simbol ni tuan boleh lihat dalam Google lah, contoh kan. Just type je apa simbol SAW ataupun simbol sallallahu alaihi wasallam. Jadi di situ ada satu simbol ni yang boleh kita amalkan, yang boleh kita copy paste, letakkan dalam WhatsApp kita. Maknanya bila kita nak guna nama Nabi, gunakan perkataan sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak salah guna SAW. Dan mana-mana orang pun dia tahu dia baca sallallahu alaihi wasallam. Cuma kalau tuan-tuan bagi kat non-Muslim, dia baca lain lah kan. Rasulullah so apa? Dia tengok apa? Bukan so tengok tu. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi memang tak ada masalah. Cuma secara adab kita berikan lengkap. Lagi-lagi zaman kita ni zaman moden tuan-tuan, tak macam zaman dulu. Kan jadi lebih baik kita berikan dengan lengkap. Baik, jadi tuan kembali balik kepada perbincangan tadi, memberikan isyarat. Jadi apa isyarat dia tuan-tuan? Isyarat dia adalah dia ada 3. Sama ada tangan ataupun kepala. Kepala bukan kelapa tuan-tuan. Dia kan ambil kelapa datang pula. Kepala ataupun jari. Tangan, kepala ataupun jari. Baik, kalau tangan bagaimana tuan-tuan? Tangan kita hanya mengangkat tangan. Sebab itu kita biasa angkat tangan bila jumpa orang kan, kita nak bagi salam secara isyarat. Kita angkat tangan macam ni. Jadi angkat tangan dalam solat pun sama, tengah solat, jadi orang bagi salam, kita hanya memberikan isyarat. Tapi kalau orang terganggu, diabaikan je lah, dia buat tak tahu. Tapi kalau orang yang tak terganggu, maka diberikan isyarat, dia angkat sekali lah. Dia angkat sekali, letak balik. Tanpa melihat siapa yang memberikan salam, tanpa memikirkan yang lain. Dia sekadar isyarat sekali cukup. Jangan tuan-tuan tambah-tambah pula, bye-bye, hai, yang macam tu pula. Dia hanya sekali dan kita angkat tu sekali cukup, kita letak balik. Okey, ni yang biasa kita amal, memang uruf kita pun kita dah tahu. Memang orang faham, ni kira satu bentuk isyarat kepada salam. Ataupun yang kedua, kita berikan dengan bentuk kepala. Bukanlah bagi kepala tu kat dia. Maknanya kepala ni kita mengangguk kepala. Angguk pun sekali tuan-tuan. Tapi angguk ni biasa orang tak berapa nampak. Kan, jadi yang penting kena buat sekali, jangan bergerak berulang kali kerana dia merisau pada pergerakan. Jadi angguk sekali saja. Itu pun orang boleh faham lagi.
dan elakkan angguk berkali-kali. Dan jangan geleng tuan-tuan. Kalau geleng nanti orang salah faham. Tiba-tiba orang bagi salam, tiba-tiba kita geleng. Jadi dia pun macam serba salah je kan. Jadi biasa ikut pada huruf kita ni, angguk kepala. Tapi dia sebut kepala sahaja, tapi ikut pada kebiasaan kita, angguklah kepala. Okey, ini yang kedua. Yang ketiga, jari tangan. Jari tangan ni tuan-tuan, macam kita amalkan bagi khatib yang berkhutbah. Kita dah bincang sebelum ni kan, khatib berkhutbah sampai kepada doa dalam khutbah kedua ni, dia memang tak perlu angkat tangan. Tapi di situ ada satu kaedah yang boleh diamalkan, iaitu bagi khatib ni dia mengangkat jari telunjuk. Jadi samalah kaedah dalam salam pun, kita menunjukkan jari telunjuk. Angkat sekali cukup tuan-tuan. Macam ni. Jadi orang akan faham. Jangan ubah pula tuan-tuan. Peace yo. Mini love. Jangan macam tu lah. Jadi itu dah mengubah apa sifat dan masalah tuan-tuan. Jadi jangan buat macam tu. Jadi kita pilih salah satu. Yang paling senang kita angkat tangan. Jangan buat tiga-tiga sekali pula, angkat tangan, angguk kepala, jadi telunjuk. Jadi itu nampak macam kawat tuan-tuan kan. Jadi itu satu memang tak betul. Yang kedua dah menyebabkan pergerakan dan melebihi batas. Jadi satu sahaja dan kita buat sekali sahaja. Jadi yang paling senang kita angkat tangan. Tapi tuan-tuan saya ulang, ini untuk mereka yang tak terganggu. Kalau yang tuan-tuan rasa macam terganggu, abaikan sahaja. Yang penting jangan jawab dengan ucapan. Sebab itu memang membatalkan solat, kerana ia memang disebut sebagai khitab, yakni perkataan. Baik, kita tuan-tuan kepada kesimpulan dulu kepada sunnah ni, yang mana Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ditambahkan sedikitlah. Cuma dia panjang sikit, tuan-tuan, saya ambil poin saja. Ni dia punya slide dia. Poin dia apa secara ringkas? Bila mana kita dah berikan secara isyarat, katalah tuan-tuan, orang yang memberikan salam masih lagi berada di situ. Kita buat satu situasi lah kan. Kita sedang solat ke masjid. Dah solat, maknanya sedang solat tu adalah orang datang. Kan dia bagi salam kat kita. Mungkin dia tak perasan ke. Mungkin dia sengaja pun. Kita pun dah bagi isyarat. Okay. Kawan tu pun duduk, dia tunggu kita lah kot. Ataupun dia baca Quran kat depan ke. Jadi kita dah selesai solat. Kita masih lagi nampak kawan tu berada di situ. Maka sunat kita menjawab salam. Maknanya kita berjumpa dengan dia, kita bagi salam selepas kita dah selesai solat. Tapi kalau dia masih lagi ada dekat situ lah. Tapi kalau dia dah ghaib tuan-tuan, jadi tak apa, kita tak perlu nak contact dia ke, cari dia, tak perlu. Itu pun kalau kita sedar siapa dan kalau dia masih kat situ. Kalau tak ada tu kita abaikan saja. Jangan tuan-tuan pergi call dia pula, tiba-tiba call, cari contact, call lah. Dia angkat-angkat handphone tuan-tuan, kita mau jawab apa? Waalaikumsalam. Betul letak handphone. Jadi dia pun rasa pelik dah, kenapa yang ni kan. Jadi macam tak betul je. Jadi dia tak perlu. Kalau orang tu masih lagi kat situ, kita jawab salam. Maknanya kita lepas solat tu jumpa dia, bagi salam. Jawab salam. Bukan bagi salam, jawab salam. Tapi kalau dia dah tak ada, dah ghaib, kok dia dah meninggal tuan-tuan, maknanya tak payahlah, just abaikan saja. Jadi itu antara Imam An-Nawawi tambah dalam kitab Al-Majmu'. Kita masuk pada sunnah yang berikut, sunnah yang ke-48. Cara menjawab salam kepada orang yang mengirimkan salam. Baik. Dalam sebuah hadis daripada Ghalib, dia berkata, semasa kami duduk di pintu rumah Al-Hasan, datang seorang lelaki dan dia berkata, ayahku memberitahuku mewakili datukku dengan mengatakan ayahku mengutusku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, pergilah kepadanya dan berikan salam kepadanya. Oleh itu saya pun pergi kepadanya, yakni kepada Nabi, dan berkata ayah saya mengirimkan salam. Baginda pun menjawab, alaikassalam wa ala abikas salam. Ini hadis sahih riwayat Al-Bukhari nombor 5994. Jadi apakah dia punya perbincangan? Tetapi sebenarnya hadis ni agak, orang kata agak mengelirukan sikitlah dia punya maksud tu, kita mungkin tak berapa faham. Kan banyak sangat kuku-kuku kan. Jadi nak ringkasnya apa? Seorang ayah ni, dia suruh anak dia kirimkan salam kepada Nabi. Kerana anak dia pergi ke rumah ketika mana jumpa dengan Nabi di rumah Al-Hasan dan dia jumpa dengan Nabi. Maka ayah dia ni kirimkan salam. Maka anak ni pun dikirimkan salam kepada Nabi. Maka Nabi jawab dengan lafaz alaikassalam wa ala abikas salam. Jadi tuan-tuan, kita nak lihat kepada perbincangan dia, cara nak menjawab salam
kepada orang yang mengirimkan salam. Baik, sebelum kita lihat apakah lafaz, dan kita nak dengar dulu apa yang Imam Ibnu Hajar menyebutkan dalam kitabnya Fathul Bari. Pertama, digalakkan menjawab salam kepada yang menyampaikan. Yang kedua, menjawab salam ni kepada orang yang membawa dan kirimkan salam. Baik tuan-tuan, yang bawah tu saya letakkan, yang saya garis tu adalah contoh lafaz. Baik, tuan-tuan, kita buat satu situasi. Kita tahu daripada zaman berzaman dah, kita dah tahu secara adat, perbuatan mengirimkan salam ni kita dah biasa amal. Kan, kita dah biasa sebut dah kirimkan salam. First kali tuan-tuan, bila nak sebut kirimkan salam, sebaik-baik ucapkan penuh. Kan, kirimkan salam saya dengan lafaz Assalamualaikum kepada si fulan bin si fulan. Jadi sebutkan penuh. Dia macam tadi itulah adab menjawab salam tu, ataupun adab memberikan salam tu bagi penuh. Itu selamat, tak ada khilaf. Ni kalau benda-benda yang kita ambil yang mudah ni jadilah khilaf. Jadi satu benda yang kurang beradab. Itu yang pertama, cara nak kirimkan salam. Memang itu sunnah Nabi SAW. Tapi kepada orang yang tak boleh kita jumpa tuan-tuan. Zaman sekarang ni zaman kita dah senang jumpa. Kan dalam WhatsApp kita boleh dapat nombor dan sebagainya kan. Jadi kalau boleh terus berjumpa tu lebih baik. Tapi kalau memang ada orang kita tak boleh jumpa, ya, orang terlalu, mungkin dia terlalu kata high profile kan, profile tinggi dan sebagainya lah. Maknanya kita tak boleh jumpa dia direct. Kita kena jumpa melalui orang tengah. Mungkin dia punya PA dia. Jadi kita kirimkan salam. Jadi kalau boleh sebut penuh. Kirimkan salam saya dengan lafaz Assalamualaikum kepada si fulan. Jadi itu lebih selamat berbanding sebut kirimkan salam saya kepada si fulan. Disebut penuh Assalamualaikum, itu lebih selamat ikut kepada adab. Baik, itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, kita yang mana menerima salam, kita ni bila terima salam daripada seseorang kan, di situ menjadi afdal, menjadi sunnah kita asingkan salam kepada orang yang membawa salam dan kepada orang yang kirimkan salam. Hukum dia macam mana? Orang yang membawa salam, kita jawab kepada dia tu sunat. Tapi orang yang kirimkan salam menjadi wajib. Sebagai contoh satu macam ni lah, kata macam satu situasi. Katalah tuan-tuan, kita ada anak. Okay, anak kita ni kita kirimkan salam kepada dia. Untuk dibawa salam tu, maknanya kita suruh dikirimkan salam kepada cikgu dia. Bukan cikgu perempuan lah, jangan salah faham tuan-tuan kan. Maknanya cikgu tu kawan lama kita lah. Okay, kita ada anak, kita suruh dia kirimkan salam kita ni kepada cikgu dia. Maknanya cikgu tu cikgu kawan lama kita. Jadi kita ni pengirim kan. Anak tu adalah pembawa dan cikgu tu adalah penerima. Okay, kita berkata, okay, hai anak, contoh, tolong kirimkan salam ayah dengan lafaz Assalamualaikum kepada cikgu Ahmad. Contohlah, lelaki selamat tuan-tuan, kan perempuan kan nanti ada pula yang merajuk kan. Sebut contohlah begitu kan. Okay, kita dah kirimkan salam. Anak tu, okey ayah, saya kirimkan salam nanti kepada cikgu Ahmad. Okey, anak tu pun bawa Allah salam tu. Maknanya dia pergilah ke sekolah. Dia pun jumpa cikgu Ahmad, dia pun cakap, cikgu, ayah saya si fulan bin si fulan contohlah kan. Ayah saya kirimkan salam Assalamualaikum kepada cikgu. Okey, cikgu tu dah terima salam. Jadi bagi cikgu tu tuan-tuan, afdal lah bagi cikgu tu, dia menjawab salam dengan mengasingkan. Disebut macam mana? Macam dalam saya bagi slide ni. Alaikassalam wa alaihissalam. Kepada kamu salam dan kepadanya, ni kepada ayah kamu lah kan, kepada ayah kamu salam. Nak sambung terpulang warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang terbaik kita asingkan. Hukum dia macam mana? Yang membawa salam tu, yang menjadi orang tengah anak tadi tu, hukum menjawab kepadanya sunat. Tapi hukum kepada kita yang kirimkan jadi wajib. Maknanya tetap jadi wajib lah, sebab kita suruh kirimkan salam kan. Jadi kepada kita tu jadi wajib. Kepada anak tadi adalah sunat. Afdal kita asingkan. Ni lafaz tuan-tuan, alaikassalam wa alaihissalam. Jadi paling kurang macam ni. Cuma tuan-tuan, lafaz ni dia ada perubahan lah. Kalau katalah yang kirimkan tu perempuan kan, katalah yang kirimkan tu perempuan, dia akan jadi he tu jadi ha. Kalau yang anak tu perempuan, ka ni jadi ki tuan-tuan.
Kalau katalah kita kirimkan kepada anak lelaki dan perempuan tuan-tuan, macam mana nak jawab tu? Takkanlah alai kaki kot, tak adalah kaki tangan semua. Dia akan jadi kuma kan, jadi dua orang. Jadi dia sebenarnya dhamir. Bagi mereka yang tahu sedikit bahasa Arab, dia akan tahulah dhamir muttasil, dia akan bersambung. Dia adalah dia ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna semua tu. Jadi dia akan berubah. Alaika salam jadi alaiki kalau perempuan. Kalau alaihi salam jadi alaiha. Dia jadi ada perbezaan. Maka bagi orang yang boleh amal, dia tahu beza tu, dia amalkanlah. Kan, bagi tuan-tuan yang rasa, alah ustaz, saya ni BM pun dah lama tinggal, BI pun saya tak lepas, BA lagi lah tak lepas, contohlah kan. Tuan-tuan rasa pening sangat, rasa susah sangat tuan-tuan, tak apa, jangan risau. Tuan-tuan jawab je secara longgok, lamsam. Macam mana lamsam tu? Waalaikumsalam je lah. Tak ada masalah, selesai masalah. Kan, lantaklah siapa yang kirim ke, siapa yang bawa ke, tuan-tuan dengar je ada orang kirimkan salam. Oh siapa? Okey, terus jawab aja waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah selesai. Maknanya tak perlu risau. Tapi bagi yang boleh amalkan lafaz ni lebih baik. Tuan-tuan kalau rasa boleh nak amalkan, maknanya boleh kita nak bezakan lelaki perempuan semua dan faham kaedah, amalkan yang ni. Itu lebih baik. Kerana ini yang seperti mana lafaz Nabi SAW. Tapi kalau rasa susah sangat, tak ada masalah. Tuan-tuan jawab je lah waalaikumsalam. Lamsam terus pun tak ada masalah tuan-tuan. Yang penting kena jawab salam. Salam tu tetap hukum dia wajib kepada yang mengirimkan salam. Yang membawa tu tak apa, sunat. Yang mengirimkan tu tetap wajib. Baik. Jadi tuan-tuan, ini apa lafaz dia. Kita akan lihat tuan-tuan dalam slide yang berikut. Kita sambung sedikit lah pada sunnah yang ke-49. Baik, saya buka tuan slide dia. Sunnah ke-49 masih lagi tentang salam tuan-tuan. Kita lihat sedikit lagi perbincangan tentang salam. Baik, iaitu tajuk dia apa? Tajuk dia adalah baik, saya baca apa dia ni. Ni. Okey. Mengucapkan salam semasa hendak beredar dari majlis. Baik tuan-tuan. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahawa Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kamu sampai di suatu majlis, hendaklah dia mengucapkan salam. Kemudian apabila dia hendak keluar daripada majlis, hendaklah dia memberikan salam. Bukanlah salam yang pertama itu lebih utama daripada salam yang kedua. Hadis Hasan, riwayat At-Tirmizi nombor 2706. Apa dia punya perbincangan tuan-tuan? Kita ringkaskan dulu apa poin-poin penting kita nak lihat. Dalam sesebuah majlis, termasuklah majlis ilmu, bila mana kita ada daripada awal, kan, daripada awal tuan-tuan ada, maka salam akan diberikan oleh yang sedang menjalankan majlis. Contoh macam malam ni, maknanya saya lah bakal bagi salam. Tuan-tuan jawab. Sama juga bila tuan-tuan duduk sampai akhir, kan, sampai habis majlis ilmu ni, maka yang akan memberikan salam juga saya. Dan tuan-tuan hanya menjawab. Tapi di situ tuan-tuan, bila mana kita nak beredar dari majlis ni ataupun datang dalam majlis di pertengahan, tengah-tengah, di tengah-tengah berlangsung, tiba-tiba tuan-tuan datang. Ke tengah-tengah berlangsung, tiba-tiba tuan-tuan nak pergi. Tak kiralah untuk apa-apa urusan. Qada hajat, nak buang air ke, mungkin ada orang panggil ke, mungkin tiba-tiba nak balik, ada apa-apa urusan. Jadi apa yang kita nak buat tuan-tuan? Di situ ada satu sunnah. Apa tu yang sunnah dia, kita akan sambung lepas Isyak. Biar suspend dulu. Kita akan bincang lepas Isyak, insya-Allah kita akan bincangkan. Wallahu taala alam wa ilmuhu atam.
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة ما أسمى محمد الذي وعدته بسم الله رب محمد Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita sambut sikit tuan-tuan, kita bincangkan untuk sunnah yang terakhir ni. Baik. Baik tuan, jadi apa yang disebut tuan-tuan berkenaan dengan kita memberikan salam dan juga ketika kita datang ke majlis dalam pertengahan ataupun kita nak beredar di pertengahan. Jadi tuan-tuan, dia menjadi satu adab walaupun kita datang sedang majlis diadakan. Contoh macam sekarang lah kan. Jadi ada orang yang mungkin lewat kan. Dan juga nak beredar ketika majlis masih berlangsung, tak habis lagi. Menjadi adab dan sunnah, kita tetap memberikan salam. Tapi bukanlah dengan ucapan. Tuan-tuan, saya tengah bercakap, tiba-tiba tuan-tuan nak beredar. Tiba-tiba tuan bagi salam. Assalamualaikum Ustaz, jumpa lagi. Kita pun terkejut tuan-tuan. Dia syok-syok, dia fokus pada fokus pada point. Tiba-tiba bagi salam. Kita pun dah hilang arah tuju dah. Jadi itu bukan adab. Bahkan itu agak bi-adab. Maknanya dia kurang beradab tuan-tuan. Jadi nak sebut kat situ, kita berikan salam tapi bukan dengan ucapan. Dia memberikan dengan isyarat. Apa isyarat dia? Sama macam tadi juga. Kita dah bincang berkenaan dengan solat. Cuma sebabkan ni di luar solat, jadi tuan-tuan adalah kelonggaran. Tuan-tuan nak angkat tangan, kau nak babai pun boleh kan. Nak bagi minilah pun boleh tuan-tuan, tak ada masalah. Tapi kena jaga batasan lah, ikhtilat lah kan. Jadi kalau bagi kepada perempuan tu kena hati-hati lah tuan-tuan kan. Jadi nak sebut ni gurau je. Jadi nak sebut dia ada kelonggaran. Tuan-tuan bolehlah nak buat lebih-lebih sikit pergerakan tu. Tapi kalau dalam solat memang kita jaga pergerakan. Di luar solat terpulang. Tuan-tuan nak buat macam nak berkau pun boleh kan. Nak babai, nak angguk kepala, nak bagi tali telunjuk, nak bagi minilah, bagilah tuan-tuan. Tak ada masalah. Tapi di luar solat dia ada kelonggaran. Dan yang penting berikan tuan-tuan. Berikan kepada siapa? Jangan tuan-tuan berikan kepada orang belakang. Berikan kepada orang yang sedang menjalankan majlis. Paling mudah tuan-tuan bangkit, tuan-tuan angkat tangan. Angkat tangan, tuan-tuan terus beredar. Jadi itu beradab. Berbanding tuan-tuan terus keluar. Mungkin setengah orang dia anggap tak nak ganggu, dia keluar diam-diam. Jadi biasa orang diam-diam ni tuan-tuan ada dia punya muslihat dia. Bukan tuan-tuan lah kan. Jadi maknanya ada benda yang tak kena lah, diam-diam pergi, diam-diam datang kan. Jadi berikan satu bentuk isyarat sebagai menghormati. Kerana itu adab dia. Tapi bukan dengan ucapan, dengan isyarat. Pilihlah tuan-tuan mana-mana satu isyarat yang penting kita berikan. Dan satu lagi yang terakhir tuan-tuan sebagai penutup, iaitu ketika kita beredar. Contohlah kita dah jumpa di masjid kan. Sebelum kita balik tuan-tuan, biasa kita akan berjumpa dengan kawan-kawan, kita bagi salam, kita salam berjabat tangan dan kita akan sebut, okay, jumpa lagi esok insya-Allah. Tak jumpa esok, jumpalah di syurga nanti. Contoh kan. Maknanya kita akan sebut ni setakat jumpa ataupun kita sebut selamat tinggal, bye bye, see you soon. Begitu saja. Kan ramai orang bila dia bertemu dia bagi salam. Memang dia akan mulakan dengan salam. Jumpa-jumpa assalamualaikum, macam-macam versi, macam-macam intonasi lah kan. Tapi masa nak beredar, maknanya masa nak pulang tu tak ramai yang berikan salam. Dia hanya begitu je hilang. Tiba-tiba hilang tuan-tuan. Jadi sebenarnya kita terlupa sunnah kat situ. Dia ketika bertemu bagi salam, ketika berpisah pun bagi salam. Sepatutnya begitu. Kan macam kita mula majlis dengan bacaan kan, doa contoh kan. Akhir pun dengan doa juga. Itu yang terbaik lah kan. Kita mulakan dengan bismillah, kita akhirkan dengan alhamdulillah ataupun sebutan tasbih kafarah. Jadi itu menjadi satu adab. Sama juga dalam keadaan kita jumpa orang bagi salam, berpisah pun bagi salam tuan-tuan. Jadi tak ada masalah nak sebut see you soon ke bye bye ke apa, sebut, tapi jangan lupa bagi salam. Sebut assalamualaikum, jumpa lagi, see you soon, tak apalah. Kan ni hanya setengah orang disebut see you soon bye bye je. Ataupun yang lebih islamik disebut apa? Fi amanillah, fi hifzillah. Bagus, itu secara adat kan dalam perjagaan Allah kan. Bagus itu tuan-tuan, tapi cuma jangan lupa bagi salam. Sebutlah apa-apa ucapan, yang penting bagi salam. Memberikan salam ni ketika bertemu dan berpisah tuan-tuan. Itulah satu sunnah. Wallahu ta'ala alam wa ilmuhu wa tam. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فردده إلينا عند حاجاتنا إليه ولا تنسيناه يا الله يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا ونستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحان الله وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.